Okey, sebelum kita masuk kepada faktor yang ketiga, iaitu makin, saya rasa lebih baik kita tengok teori pelanggaran zarah dulu. Okey, seperti yang awak tahu, semua jirim terdiri daripada zarah yang sentiasa bergerak dan melanggar di antara satu sama lain. Dalam tindak balas kimia berlaku akibat daripada pelanggaran antara zarah-zarah. Pelanggaran yang dapat menghasilkan tindak balas kimia kita sebut atau kita panggil sebagai pelanggaran berkesan. Okey, untuk teori pelanggaran menyatakan bahawa zarah-zarah bahan tindak balas perlu berlanggar di antara satu sama lain. Okey, pelanggaran yang menghasilkan tindak balas ya, mesti ada syarat. Syarat dia mesti mempunyai orientasi yang betul dan tenaga minimum yang kita kenali sebagai tenaga pengaktifan. Jadi, mana syarat dia? Ini syarat dia. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, tenaga pengaktifan. Okey, pelanggaran yang memenuhi kedua-dua syarat di atas kita panggil sebagai pelanggaran berkesan. Okey, berdasarkan teori pelanggaran, tindak balas hanya akan berlaku apabila pelanggaran ini mencapai jumlah minimum tenaga, iaitu kita panggil sebagai tenaga pengaktifan, dan mesti berorientasi yang betul. Okey, ini syarat dia ini adalah syarat untuk menghasilkan tindak balas. Tindak balas hanya berlaku. Okey, jadi kena memenuhi dua syarat ini. Okey, pelanggaran ini dinamakan pelanggaran berkesan. Ini dia pelanggaran berkesan. Pelanggaran berkesan mesti memenuhi kedua-dua syarat ini supaya tindak balas dapat berlaku. Okey, apabila tindak balas berlaku, maknanya kita akan dapat hasil. Kita akan dapat saya padam. Tak apalah. Kita akan dapat hasil tindak balas. Hasil tindak balas ini kita boleh perhatikan dari segi perubahan warna, apa yang berlaku pada bahan tindak balas, dan sebagainya. Dalam teori pelanggaran, kita ada tadi pelanggaran berkesan. Syarat dia mula-mula zarah tu kena berlanggar. Tidak semua pelanggaran akan menghasilkan tindak balas kimia. Hanya pelanggaran berkesan. Dalam kimia, kita hanya tengok pelanggaran berkesan, di mana pelanggaran berkesan ini akan menghasilkan tindak balas kimia. Cuba awak perhatikan pelanggaran yang berkesan adalah pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas pelanggaran berkesan adalah pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas. Berkesan ni maksudnya pelanggaran yang berkesan ni maksudnya pelanggaran yang akan menghasilkan tindak balas. Maksudnya ada hasil lah. Kalau zarah tu berlanggar antara satu sama lain, tidak memenuhi dua syarat ni. Ini adalah syarat. Tidak memenuhi syarat ini, maka tindak balas tidak akan berlaku. Jadi dalam kimia kita hanya bincangkan pelanggaran berkesan sahaja, iaitu pelanggaran yang akan menghasilkan tindak balas kimia, dan dia mesti memenuhi dua syarat ini. Mana kamu boleh perhatikan dalam rajah 1 dan dalam rajah 2.
Okey, mula-mula cuba perhatikan pada rajah 1. Okey, selepas Zarah ni berlanggar, okey, cuba perhatikan selepas berlanggar, ada terdapat tindak balas ataupun tidak. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Okey, jadi dalam gambar rajah 1 ni ada tindak balas. Manakala untuk yang kedua ini, selepas Zarah ni berlanggar, cuba perhatikan. Okey, ada tak hasil tindak balas? Okey, tidak ada. Maksudnya mungkin salah satu daripada syarat di atas tidak dipenuhi. Okey, pelanggaran tidak berkesan. Jadi yang ni kita tak bincang. Okey. Seterusnya, syarat pelanggaran berkesan. Syarat yang pertama ialah apa dia? Orientasi yang betul. Orientasi yang betul, kalau awak tengok di sini, okey, ini adalah pelanggaran tidak berkesan. Yang ni adalah pelanggaran berkesan. Yang ni tidak. Okey. Di mana kamu tengok mana bahagian hasil? Ini bahagian hasil. Okey, cuba perhatikan hasil. Okey. Ada perubahan tidak? Tidak ada. Yang ni ada perubahan. So, ini adalah pelanggaran berkesan. Yang atas tidak berkesan. Okey. So, syaratnya mesti syarat yang pertama, ni syarat pertama. Yang kedua, syarat dia Zarah tu mesti mempunyai EA. EA ni bahasa Melayunya adalah tenaga pengaktifan. Kalau kod putih nama dia activation energy. Okey. Jika zarah-zarah yang berlanggar ni mempunyai tenaga kurang daripada tenaga minimum tadi tenaga apa? EA. Maksudnya kalau zarah ni kurang daripada EA, okey, dia hanya melantung di antara satu sama lain. Okey, contohnya macam gini. Dia cuma melantung saja. So, tidak berlaku tindak balas. Okey, bilangan pelanggaran berkesan berlaku dalam masa sesaat dipanggil sebagai frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan. Yang ni kita dah tahu sebutan frekuensi ni di dalam fizik. Okey. Seterusnya, syarat pelanggaran berkesan. Okey, ada dua syarat. Tadi yang pertama. Yang kedua, yang pertama ialah berlanggar dengan orientasi yang betul. Yang kedua adalah syaratnya zarah yang berlanggar tu perlu mempunyai tenaga yang sama atau melebihi tenaga pengaktifan. Okey, apa dia makna EA? EA ni adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah-zarah bahan tindak balas untuk bertindak balas. Okey, macam mana kita nak lihat ataupun macam mana kita nak menerangkan EA? Macam mana kita nak tahu EA? Macam mana kita nak tahu EA? Tenaga pengaktifan. Ini apa? Tenaga pengaktifan. Okey, mana kita nak tahu tenaga pengaktifan? Dengan cara kita melakarkan rajah profil tenaga. Okey, melakarkan rajah profil tenaga. Okey, rajah profil tenaga ini adalah rajah yang menunjukkan perubahan tenaga. Perubahan tenaga kita ada dua, iaitu satu, bahan tindak balas. Yang kedua adalah hasil tindak balas yang berlaku dalam satu tindak balas. Okey, cuba perhatikan pada gambar rajah ataupun rajah profil tenaga. Yang pertama, yang kedua. Okey, rajah profil tenaga. Okey, macam mana kita nak melukis rajah profil tenaga? Okey, apa yang pertama kita kena buat ialah paksi tenaga. Okey, ini paksi tenaga. Dan yang kedua adalah paksi ni. Okey, paksi bawah ni. Okey,
tidak ada kuantiti. Biarkan macam tu. Okey, cuba perhatikan bentuk dia. Bahan tindak balas kita haruslah letak di bahagian sini. Okey, ni adalah bahan tindak balas. Okey, mana hasil tindak balas? Bahagian di sini ni. Hasil tindak balas. Mana hasil tindak balas? Ini dia hasil tindak balas. Okey, yang saya nak suruh kamu perhatikan, apa beza antara gambar rajah pertama dengan gambar rajah yang kedua. Okey, jika ini adalah paksi tenaga, okey, ini adalah paksi tenaga, cuba perhatikan, katalah ni adalah 10, ini 20, ini 30, ini 40. Okey, bahan tindak balas, okey, bahan tindak balas, dia punya tenaga adalah tinggi berbanding dengan hasil tindak balas. Mana hasil tindak balasnya adalah berapa? 10. Jadi tenaga okey, mana nak balik semula? Okey, tak apalah. Tak boleh balik. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, tadi yang saya sebutkan tadi, macam mana kita nak terangkan EA. EA ni macam mana kita nak tahu EA tenaga pengaktifan. Macam mana kita nak tahu tenaga pengaktifan? Kita hendaklah melukis rajah profil tenaga. Di mana rajah profil tenaga ni dia menunjukkan perubahan tenaga. Tenaga siapa? Bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas. Okey. Di mana kita melukiskan, kita hendaklah lukiskan paksi tenaga. Okey, paksi tenaga dan bahan tindak balas kita letakkan di bahagian sini dan hasil tindak balas kita letakkan di bahagian tepi sini. Okey, sama juga untuk yang pattern ini. Satu bahan tindak balas di sini, ini adalah hasil tindak balas. Okey, kita ada dua bentuk profil tenaga. Yang pertama, yang kedua. Okey, awak boleh rujuk di buku awak di muka surat 29. Okey. Cuba perhatikan di sini apa beza bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Dia punya paksi tenaga di sini, okey, di sini, di sini, okey. Bahan tindak balas contohnya sini 30, sini 10. Jadi tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okey, jadi tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Maknanya makin apa? Makin berkurang. Bila makin berkurang, okey, kita namakan sebagai tindak balas apa dia? Eksotermik. Okey, untuk nama ni kamu akan belajar dalam tajuk 3 tingkatan 5. Okey, ini adalah tindak balas eksotermik. Kamu ingat ekso. Ekso ni bebas. Bebas, exhaust, bebas. Bebas maknanya bahan tindak balas banyak haba. Okey, hasil tindak balas kurang. Okey, so dia bebas haba. Di mana EA? Di EA ni dikira daripada bahan tindak balas ke puncaknya. Okey, apabila diminta melukiskan EA di mana? Okey, di sini EA. Okey, kita lukiskan daripada mana? Bahan tindak balas hingga ke mana? Ke atas puncaknya. Okey, itu adalah EA. Okey, sementara untuk tindak balas di sini, cuba perhatikan bahan tindak balas dia punya aras tenaga adalah kurang. Bahan tenaga dia adalah kurang. Hasil tindak balas mana? Adalah tinggi. Haba hasil tindak balas adalah lebih daripada bahan tindak balas. Jadi dia macam serak haba, betul? Bila serak haba, kita panggil nama sebagai tindak balas
Endo apa? Termik. Endo ni maksudnya serak. Endo. Di mana EA masih lagi dikira daripada sini hingga ke puncaknya. Jadi kamu lukiskan dia punya lintasan daripada bahan sini. Okey, kita buatkan lukisan. Daripada sini. Nak terus pun tak apa. Okey, daripada sini. Okey, lukiskan daripada sini bahan tidak balas ke puncaknya. Dan kamu labelkan sebagai EA. Okey, di mana EA adalah tenaga pengaktifan. Okey, bila lukis macam ni, okey, kamu dah dapat 2 markah. Okey, seterusnya tenaga pengaktifan EA tadi. Okey, apa maksud dia? Maksud dia kamu kena baca di dalam nota tu di muka surat 29. Okey, kita baca sama-sama. Tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah siapa? Bahan tindak balas supaya tindak balas boleh berlaku. Okey, maksudnya dia mesti rujuk pada apa? Tenaga. Ini paksi apa? Tenaga. Tenaga siapa? Bahan tindak balas. Okey. Atau kita boleh juga menyatakan takrifan EA dalam bentuk tenaga minimum yang mesti dipunyai ataupun yang mesti diatasi oleh siapa? Masih lagi bahan tindak balas supaya tindak balas boleh berlaku. Barulah kita boleh katakan pelanggaran antara zarah ini menghasilkan tindak balas. Dia mesti melepasi bukit ini. Bukit ini. Mana? Bukit antara apa? Bahan tindak balas hingga ke bukit atas ni. So, ini adalah EA. Okey. Barulah boleh menghasilkan barulah dapat hasil tindak balas. Kalau tak lepas bukit, tak boleh. Okey, lepas tu dan istilah mudah lah. Okey. Jadi, jangan lupa paksi tenaga. Okey. Di mana tenaga pengaktifan? Okey, daripada tadi saya cakap daripada bahan tindak balas hingga ke puncaknya. Okey, seterusnya. Okey, ini ibarat macam ginilah. Ibarat mudah. Contohnya kita kita daripada Kota Kinabalu, kita nak pergi ke Sandakan. Jadi, ni Sabah lah. Okey, jadi kita mesti melepasi gunung ini. Okey, jika individu ni orang ni tidak melepasi bukit ini, maknanya dia tak boleh sampai ke kawasan sini. So, kalau balik pada gambar rajah profil tenaga, ini adalah bahan. Okey, ini adalah hasil. Okey, ini kalau saya ibaratkan macam ni lah. Kita, kalau kimia lah, kita boleh ibaratkan kita ada calon 240. Calon SPM katakanlah. Jadi disebabkan passing mark SPM dalam kimia 40 markah baru dapat A, B, C, D, E. Okey, baru E kan. So baru passing mark 40 markah baru dapat E. Jadi maknanya ramailah yang pelajar yang gagal jika katakanlah passing mark markah untuk lulus kimia adalah 30 lah. Maksudnya ramailah yang dapat melepasi markah 30 tersebut. Dia macam tenaga pengaktifan lah. Okey, kalau kamu boleh faham lah. Okey, tadi kita kata tindak balas apa? Eksotermik. Iaitu apa dia? Bebas haba. Iaitu tengok ekso. Ekso ni bebas. Bebas maknanya bahan tinggi haba. Okey, banding bebas. Maksudnya hasil tindak balas mesti kurang sebab dia bebas. Okey, so kita boleh ingat dalam bentuk energi. Ni E. Energi bahan lebih daripada energi hasil. Okey. Di sini 2 markah. 1 markah faksi dan 1 markah EA. Okey, 2 markah. Okey, untuk tindak balas endotermik pula, iaitu ingat endo ni serak. Serak haba. Bila serak haba, serak maksudnya siapa yang lebih? E bahan kurang daripada E hasil. Yang pertama,
kurang daripada yang kedua. Yang pertama siapa? Bahan kurang daripada hasil. Okey, di segi apa? Di segi tenaga. Okey, di mana EA di sini adalah untuk EA. Dikira daripada mana? Bahan hingga puncak. Okey, nampak tak? Kamu nampak tak bentuk dia? Daripada sini, kamu naikkan sini. Okey, naikkan sini. Okey, di sini. Okey, letakkan hasil tindak balas. Okey. Okey, penggunaan teori pelanggaran untuk menerangkan kadar tindak balas. Okey, dalam soalan kebanyakan untuk alasan memang kamu terpaksa menggunakan teori pelanggaran untuk menerangkan apa? Kadar tindak balas. Okey, so point mana yang perlu kamu tahu iaitu frekuensi. Frekuensi ni adalah kegerapan pelanggaran, iaitu bilangan pelanggaran yang berlaku dalam masa 1 saat. Kita panggil frekuensi pelanggaran. Okey, frekuensi pelanggaran. Saya tak suka guna kegerapan. Saya suka guna frekuensi pelanggaran. Okey, kalau tak nak guna tu, boleh juga diguna dalam istilah bilangan pelanggaran yang berlaku dalam masa 1 saat. Tapi sebabkan kamu dah memang student fizik, memang dah tak faham maksud frekuensi. Okey, so guna poin ni yang pertama. Okey, seterusnya poin yang kedua adalah frekuensi pelanggaran bertambah. Frekuensi pelanggaran bertambah. Okey, nanti akan menyebabkan frekuensi pelanggaran berkesan turut bertambah, maka kadar akan bertambah. Kadar tindak balas akan meningkat ataupun tinggi. Boleh? Tinggi. Okey. Jadi ayat ini kamu akan sentiasa ulang-ulang. Okey, untuk kamu menghuraikan teori apa? Pelanggaran. Okey, dengan siapa? Dengan faktor. Mana faktor? Faktor apa? Faktor kadar tindak balas. Yang pertama, saiz. Yang kedua, kepekatan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat adalah marking. Jadi, bila nak kaitkan dengan teori pelanggaran, okey, yang tadi kita bincang pasal apa? Frekuensi pelanggaran antara siapa? Zarah meningkat. Okey, lepas seterusnya akan menghasilkan frekuensi pelanggaran berkesan antara siapa? Zarah meningkat. Akhir sekali menyebabkan kadar tindak balas adalah tinggi. Okey, jadi ini daripada atas faktor sampai ke bawah 5 markah. Biasanya 5 markah. Jadi markah ni yang pertama nyatakan apa faktor mempengaruhi kadar tindak balas ikut soalan. Yang kedua, kamu lihat di sini, okey, kenapa apabila saiz bahan tu bertambah, saiz bahan tu apa kecil. Okey, ni dia hubung kait tersebut. Semakin kecil, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Atau kepekatan, semakin pekat, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Cuma nanti dalam soalan, kamu akan tukar ayat ini mengikut tindak balas yang berlaku. Bahan apa dengan apa. Okey, kalau suhu pula, suhu tinggi, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik siapa? Zarah. Okey, marking pula, untuk marking kita belum membincangkan pasal marking, tetapi kita tengok teorinya. Marking ni dia menyediakan lintasan alternatif. Lintasan alternatif ni ialah jalan alternatif. Macam gitulah. Dengan EA yang rendah. Dengan apa dia? Tenaga pengaktifan yang rendah. So maksudnya marking ni ia akan menyebabkan EA ni akan jadi rendah. Bila EA rendah, EA ni apa? Tenaga pengaktifan terendah. Maksudnya bukit tadi, EA saya ibaratkan macam bukit. Bila bukit tu rendah, ataupun saya ibaratkan sebagai passing mark.
untuk lulus kimia. Bila EA ni rendah, kadar tindak balas akan jadi tinggi. Okey, jadi saya rasa nanti kita akan sambung pula untuk kesan makin.